saya akan menerangkan kenapa pentingnya diversity dan keperbedaan di tempat kerja. Keperbedaan merangkumi berbagai aspek masyarakat, tradisi, budaya, bangsa, jantina, dan pengalaman latar belakang ke dalam organisasi seseorang. Ia boleh dianggap sebagai strategi untuk pertumbuhan produktif yang lebih baik pada tahun akan datang. Baik, keperbedaan dalam tenaga kerja diperlukan untuk 5 sebab berikut. Yang pertama adalah dengan menggabungkan budaya dan pengalaman yang berbeda, Anda mungkin akan mempunyai pemahaman yang luas tentang apa yang diperlukan oleh pengguna. Dan yang kedua, diversity juga dapat menunjukkan kepada pasukan Anda bahwa perniagaan Anda adalah sumber penerimaan kepada semua perbezaan yang menjadikan mereka merasa lebih dipercayai, dihormati, dan menganggap persahabatan yang kuat berkembang di antara semua. Manakala yang ketiga pula, dengan mengembangkan kemahiran sosial mereka, Anda memotivasikan mereka untuk selalu memberi lebih dari sepatutnya. Setelah image perdagangan Anda dicirikan sebagai satu syarikat yang bebas dari diskriminatif dan diterima secara global, berbagai pekerja akan tertarik untuk bekerja di sekitar Anda. Ini seterusnya akan membuka jalan Anda ke perspektif dan peluang yang berbeda di masa hadapan. Kesamaan dan keperbedaan dalam tenaga kerja mendorong sumbangan dan tanggung jawab individu, sehingga melahirkan ide baru, meningkatkan perniagaan Anda ke tahap yang baru dengan menerapkan strategi keperbedaan Anda mengisi ulang negara perniagaan Anda, memberikan kelebihan kepada persaingan organisasi Anda. Seterusnya, ia akan membawa kepada peningkatan bagian pasaran Anda di samping pertumbuhan perniagaan Anda. 5 sebab yang saya sebutkan akan membimbing Anda mengapa perniagaan pintar mendorong keperbedaan. Sebagai ringkasan, keperbedaan dapat memberikan peluang yang lebih baik, berinovasi, berkemahiran, dan berprestasi yang sangat baik untuk perniagaan Anda. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam, khabar baik. Okey, sekali lagi saya perkenalkan diri saya. Saya Aizat daripada Bulletin TNB ingin menemu ramah saudari yang telah dinobatkan sebagai tokoh PC ini. Boleh, apa salahnya? Okey, begini. Pertama sekali, saya dengan berbesar hati ingin mengucapkan tahniah kepada saudari kerana telah berjaya menjadi tokoh ABC 2018. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, bolehkah saudari menceritakan sedikit tentang latar belakang saudari? Baiklah, nama penuh saya Enilia binti Rosli, berasal dari Ipoh Perak. Saya merupakan anak sulung dari 3 orang adik-beradik. Sebagai anak sulung, banyak juga tanggungjawab yang terpaksa saya pikul bagi membantu ibu bapa saya. Ayah saya hanyalah bekerja sebagai pemandu di sebuah syarikat pengedar barangan runcit. Manakala ibu saya hanyalah seorang suri rumah tangga sahaja. Saya juga telah berkhidmat di TMB selama 8 tahun. Oh, lama. Okey, baiklah. Soalan seterusnya. Apakah perasaan saudari apabila bergelar sebagai tokoh APC? Semestinya saya berasa bangga dan gembira. Saya amat bersyukur kerana usaha saya selama ini membuahkan hasil. Saya juga dapat berkongsi kegembiraan ini bersama keluarga saya. Iaitu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada keluarga dan rakan-rakan yang berbilang kaum sama-sama melakukan kerja tanpa ada hiri hati dan sangat positif kepada saya untuk terus berusaha sehingga berjaya mencapai kecemerlangan ini. Wow, bagus persekitaran di tempat kerja saudari dengan rakan-rakan yang sangat positif. Okey, soalan seterusnya. Adakah apakah rahsia kecemerlangan saudari sehingga berjaya menjadi tokoh APC ini?
sebenarnya siapa pun boleh menjadi tokoh APC. Semuanya bergantung kepada dua prinsip sahaja, iaitu disiplin dan usaha yang gigih. Di samping itu, kita hendaklah sentiasa mengerjakan suruhan Allah dan sentiasa berdoa kepadanya. Bagus. Bagus saudari kerana menetapkan disiplin yang tinggi di samping patuh pada ajaran agama, selari dengan kejaya. Itu sangat baik. Okey, baiklah soalan seterusnya. Mengikut pandangan saudari, apakah yang harus dilakukan oleh oleh seseorang pekerja agar boleh terus berjaya di dalam bidang apa pun? Bagi saya, setengah pekerja tidak sanggup berkorban masa dan tenaga untuk mencapai sesuatu yang mereka idamkan. Sebenarnya, sikap yang sentiasa telus dan kesedaran tentang kepentingan tanggungjawab perlu ditanamkan dalam diri kita. Untuk pengetahuan semua, saya sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menyiapkan setiap tugasan pada waktu yang ditetapkan. Saya juga mementingkan sahsiah diri dan ketatasusailaan yang tinggi. Hal ini sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan saya dengan sesama rakan yang berbilang kaum dan agama di tempat kerja saya. Wah, bagus sekali. Okey, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada saudari kerana ini adalah contoh penerima APC yang terbaik kerana menetapkan sahsiah diri dan tataswila yang tinggi dalam membentuk sikap dan integriti di tempat kerja maupun di mana saja kita berada. Okey, sekian Puan. Terima kasih dengan temu ramai ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih juga dari pihak saya. Mengenai flexibility, kesesuaian antara kerja menuntut tanggungjawab hidup yang lain dapat meningkatkan kualiti kerja dan kehidupan rumah tangga bagi pekerja. Ini seterusnya dapat mempengaruhi produktiviti kerja dan perolehan. Pemimpin perniagaan yang berfikiran maju dapat mengambil langkah-langkah meningkatkan fleksibiliti kerja sehingga pekerja dapat berada di dalam dan di luar pekerjaan yang terbaik. Fleksibiliti bekerja bukan mengenai bekerja kurang. Ini adalah cara untuk membuat orang terlibat dan berprestasi dengan memberi mereka kemampuan untuk bekerja dengan cara yang sesuai dengan keperluan pilihan mereka. Salah satu pilihan ialah telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan alat untuk bekerja dari rumah. Ini menjimatkan masa dan wang untuk kos perjalanan dan memberikan kemudahan untuk memenuhi tuntutan kehidupan mereka yang sibuk dan ketika masih menjalankan tugas. Selain itu, telekomunikasi dapat menjimatkan wang syarikat dengan menurunkan kos utility dan overhead serta mengurangkan penggunaan tenaga. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pekerja dan penyedia harus bekerjasama untuk membangunkan rancangan yang berkesan. Antara pilihan lain ialah perjadualan yang fleksibel. Minggu kerja yang dimampatkan menjadi pilihan. Contohnya, pekerja mungkin bekerja sepenuh masa dalam masa 10 jam selama 4 hari seminggu. Strategi fleksibel kerja yang berkesan yang lain ialah membolehkan pekerja bekerja secara sambilan atau berkongsi pekerjaan. Pendekatan ini memperluaskan kumpulan bandar yang ada dan membolehkan organisasi mendapat manfaat daripada sumbangan bekerja berkualiti tinggi. Walaupun mereka tidak dapat memberikan komitmen yang berjam-jam, ini ialah situasi menang-menang. Tanpa menghiraukan apa yang syarikat pilih untuk dimasukkan ke dalam program fleksibel kerjanya, sangat penting bagi pekerja untuk mendapat sokongan penyedia secara langsung dan alat teknologi yang mereka perlukan untuk menjadi produktif. Alat teknologi seperti komputer riba dan telefon pintar sangat penting ketika menjalankan aktiviti atau pekerjaan dari rumah. Organisasi harus menentukan amalan kerja fleksibel yang paling sesuai dengan keperluan mereka untuk melaksanakannya. Seiring dengan kehidupan kita yang lebih sibuk, pekerja memberikan nilai yang lebih tinggi kepada fleksibiliti di tempat kerja kerana organisasi menawarkan fleksibiliti telah menjadi kelebihan daya saing yang mendorong perniagaan dan membantu mereka menarik dan mengekalkan hasil yang terbaik dan menyelah.